المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرشد أمته إلى الإيمان وخوفها من المخالفة ملك الدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وثبت لساننا واحب قلبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعلنا فتوح العارفين وفهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. رب يسر ولا تؤسر، رب يسر ولا تؤسر، رب يسر ولا تؤسر، رب تمم بالخير. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. رب يسر ولا تؤسر، رب يسر ولا تؤسر، رب يسر ولا تؤسر، رب تمم بالخير. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لا تجعل سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا ما شئت سهلا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد
Alhamdulillah, nahmaduhu wa subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ni kita masih lagi diberikan Allah subhanahu wa ta'ala taufik dan hidayah. Kita masih diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk kita sama-sama merebut peluang-peluang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sepanjang berada di atas muka bumi ni, mana sepanjang Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada kita untuk untuk kita hidup di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sama-sama dapat duduk dalam majlis ilmu, kita dapat duduk dalam majlis muzakarah. Kita sama-sama dapat berhimpun di dalam majlis mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan mana majlis kita akan sentiasa diberikan rahmat, keberkatan Allah ta'ala, seperti mana yang telah kita sama-sama lihat dalam hadis Nabi SAW, yang telah saya sebutkan bahawa malaikat sentiasa mengepung, menaungi atau mendindingi kepada orang-orang yang duduk di dalam majlis ilmu, orang yang duduk di dalam majlis zikrullah, di dalam mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan para malaikat supaya menurunkan rahmat dengan sebanyak-banyak rahmat Allah ta'ala. Jadi mudah-mudahan pada malam ni kita sentiasa diberikan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat keampunan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi pada malam ni kita sambung lagi mana kuliah kita seperti biasa. Saya menggunakan kitab Al-Jauharul Mauhub wa Munabbahatil Qulub. Dan saya pilih pada sifat syurga dan nikmat-nikmat syurga. Jadi insya-Allah mana kita sama-sama menghayati, walaupun mana kita tak masih lagi kita tidak mendengar ataupun tidak melihat bagaimana gambaran syurga, tetapi ingatlah bahawa Nabi SAW telah memberitakan kepada kita bagaimana keadaan syurga, bagaimana kedudukan syurga, mana apa yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW melalui sabdaan-sabdaan Nabi SAW. Jadi insya-Allah kemudian sebelum kita tutup kelas nanti kita buat sedikit tahlil untuk kita sedekahkan Fatihah tahlil pada arwah yang insya-Allah mana tidak sempat untuk kita kebumikan pada malam ni, kerana postmortem masih lagi belum selesai. Dan insya-Allah mana kalau tak ada apa halangan, besok mana dalam pukul 11 mana kita akan uruskan pada jenazah untuk dikebumikan, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan mana meninggal pada hari Jumaat, meninggal pada hari Jumaat, Nabi SAW ada membicarakan tentang kelebihan orang yang meninggal pada hari Jumaat. Dalam kitab Imam Al-Qurtubi mana telah disebutkan ada 5 golongan yang tidak akan diazab di dalam kubur, yang tidak akan diseksa, tidak akan diazab di dalam kubur. Mereka Allah berikan keamanan di dalam kubur. Antaranya adalah orang yang mati pada hari Jumaat, kemudian orang yang melazimkan akan membaca suratul Kahfi, membaca suratul Mulk pada setiap malam, kemudian orang yang mati syahid, mana antara mana orang-orang yang mana disebutkan oleh Nabi SAW, mana orang-orang yang dapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur. Jadi kita tahu walaupun dia kebumikan nanti pada hari Sabtu, tapi yang penting mati tu. Dia mati itu adalah pada hari Jumaat. Ini Allah pilih tuan-tuan, tak semua orang boleh dapat macam tu. Waktu kita sentiasa minta dengan Allah, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, mana engkau matikanlah, kau sudahkanlah ajal aku, hidup aku dengan kebaikan, husnul khatimah, dengan kematian yang dengan baik. Jadi tuan-tuan,
Kita nak dapat kematian baik, kita nak dapat kematian yang sempurna, mana tak boleh tidak pada kita, mestilah pada kita melaksanakan amal-amal soleh seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh, mana itu antara ciri-ciri orang yang dapatkan husnul khatimah, orang yang dapatkan mana kematian yang sempurna, kematian yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita teruskan lagi pada malam ni, tajuk kita tentang sebahagian daripada nikmat-nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, ya. Mana orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah dia yakin dan percaya bahawa syurga itu adalah benar. Ya, syurga itu adalah merupakan mana hal-hal akhirat. Syurga itu adalah hal-hal tentang berita-berita ghaib. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan allazina atainahumul kitab. Allah Subhanahu wa taala kata alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang-orang yang yakin dengan percaya, yakin dengan sepenuhnya. Ya, bukan kita kata yakin 90%, yakin 70%, itu tak yakin. Ya, orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang diberitakan oleh Nabi SAW, yakin dia dengan 100%, maka dia akan dapat martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok sebagai contoh bagaimana sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, kita tahu ramai di kalangan sahabat-sahabat yang masuk kepada agama Islam, semuanya orang yang rekod dia sebelum tu adalah orang yang rekod yang tak berapa elok. Ya, zaman jahiliah. Ya, di kalangan kanak-kanak yang tidak menyembah berhala hanya Sayyidina Ali karamallahu wajah. Di kalangan orang yang dewasa yang tidak menyembah berhala, Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dan ada lagi beberapa orang sahabat. Ya, tapi yang lain kebanyakan mereka adalah orang-orang yang pemabuk. Ya, mana walaupun tidak sampai pada peringkat mereka itu berzina dan sebagainya, tetapi ada sejarah-sejarah yang terdapat dalam sejarah lama dia. Ya, sebab itu apabila Sayyidina Umar dia nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bila Sayyidina Umar nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia duduk tengah malam bermunajat dengan Allah, maka pada ketika itu Sayyidina Umar mengenangkan akan dosa-dosa dia. Ya, mengenangkan dosa-dosa semasa di dalam jahiliah. Sehinggalah dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dosa-dosa yang telah dilakukan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ketenangan kepada Sayyidina Umar. Dia kata, wahai Umar, sesungguhnya apa yang telah kamu lakukan sebelum kamu beriman kepada Allah, maka bila kamu beriman, Allah Subhanahu wa taala telah menghapuskan seluruh dosa-dosa kamu. Tapi dia rasakan dalam diri dia macam ada sesuatu benda yang besar. Ya, jadi sebab itu tuan-tuan, kita lihat bagaimana orang-orang yang percaya dengan yakin akan berita ghaib. Di mana yang saya sebut tadi, para sahabat bila dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul, tak banyak cakap lah. Ya, dia tak tanyalah apa tu iman, Allah kat mana, tak ada. Bila dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah, maka dia tetap dalam hati jiwa mereka mana keimanan yang 100%. Ya, tak ada lagi melainkan Allah. Cinta dia mereka tidak ada cinta yang lain selain cinta dia kepada Allah dan Rasul dia. Ya, itu iman yang sempurna. Iman yang 100%, miyah fil miyah. Ya, 100%. Jadi sebab itu bagi orang-orang yang percaya kepada Allah, Allah sebutkan allazina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada Allah, dia percaya akan berita-berita ghaib. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi SAW yang berkaitan dengan syurga, yang berkaitan dengan neraka,
semuanya adalah benar-benar belaka dan kita kena yakin. Sebab itu bila sahabat mendengar akan kuliah Nabi SAW, apabila Nabi menceritakan tentang hal-hal neraka, mereka duduk mana menghayati sebenar-benarnya apa ucapan Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka mereka rasakan seolah-olah mereka berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, sehingga boleh dikatakan semua sahabat menangis kerana takutkan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan apabila mereka diceritakan oleh Nabi SAW tentang berita-berita di dalam syurga, maka pada ketika itu mereka merasakan bahawa mereka duduk dalam syurga, sehingga kan apabila mereka habis dengar kuliah Nabi SAW, mereka dah tak nak dengar lagi dah, mana tak nak lagi nak kejar dunia ni, tak nak dah. Kerana dia seronok bila Nabi sebutkan tentang syurga, Nabi sebutkan tentang hal-hal kesyurgaan, maka mereka semua mendambakan, mengharapkan dan mengkehendaki kepada masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka yakin bila beriman kepada Allah, bila mengatakan kalimah syahadah di hadapan Nabi SAW tanpa banyak persoalan. Seorang sahabat Nabi SAW, orang Badui, ya, dia datang dalam keadaan dia tak Islam, kemudian masuk kepada kota Madinah, berjumpa dengan Nabi, kemudian dia kata dengan Nabi, ya Muhammad, aku tak ada yakin dengan kamu ni, melainkan aku nak tengok kepada kamu sesuatu yang meyakinkan aku. Ya, apabila dia balik datang jumpa Nabi, maka akhirnya Nabi SAW menyuruh kepada sahabat ni tadi mana untuk panggil pokok kurma yang dah mati. Maka bila mukjizat Nabi SAW, bila orang Arab Badui ni pergi dekat pokok kurma yang dah mati, dia kata, hai pokok kurma, sesungguhnya Allah panggil Nabi Muhammad panggil kamu. Ya, depan mata dia pokok kurma tadi bergoyang, bergerak, tanah terbongkir, dan akhirnya dia berjalan jumpa dengan Nabi SAW. Ya, dia nampak satu daripada mukjizat yang ada pada Nabi disaksikan oleh Arab Badui. Akhirnya dia yakin itulah Muhammad yang diperkatakan orang. Akhirnya dia beriman balik, tak ada tanya, ya Rasulullah macam mana nak sembahyang, ya Rasulullah macam mana kita nak beriman kepada Allah, tak. Dia balik, dia cuma tanya satu kepada Nabi, ya Rasulullah, aku nak tanya kepada kamu, apakah yang perlu aku buat, mana kalau sekiranya aku dah beriman. Sedangkan aku ni masa dekat kampung aku, tempat aku adalah kalangan orang yang mana berjudi, minum marak dan sebagainya. Maka pada ketika itu Nabi SAW pesankan kepada sahabat ni, aku pesankan ada satu perkara je. Ya, satu perkara saja aku pesankan kepada kamu, iaitu jangan kamu berbohong. Satu perkara, jangan kamu berbohong. Ya, bila disebutkan jangan kamu berbohong, maka sahabat ni tak cakap banyak pun. Ya, bohong macam mana? Kita banyak persoalan hari ni. Bila kita kata jangan buat, kenapa tak boleh buat? Ya, kita kata jangan buat, kenapa pula tak boleh? Kan bunyi boleh, kan macam-macam persoalan kita, walaupun kita dah jadi orang beriman hari ni. Ya, sedangkan sahabat ni baru masuk Islam. Ya, tak sampai berapa jam masuk Islam, mana dia balik ke tempat dia. Ya, kemudian apabila dia nak melakukan perbuatan-perbuatan yang pada dulunya dia melakukan perbuatan-perbuatan semasa jahiliahnya, maka dia teringat pesan Nabi SAW. Dia kata, Rasulullah pesankan, bagaimana kalau aku minum arak nanti? Nabi SAW kalau dia tanya aku, masa kamu dua ada minum arak tak? Nak bohong tak nak? Jadi tuan-tuan, kita tengok mana suntikan iman, mana yakin dia dengan Allah dan yakin dengan Rasul. Akhirnya dia dapat meninggalkan perbuatan jahiliah dia, minum arak, berjudi, perempuan, zina dan sebagainya, dan akhir dia berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi ini kita tengok iman-iman yang sempurna. Ya, berbanding kita pada akhir zaman ini, kita lihat manusia yang mempunyai iman hanya sekadar pada nama, iman hanya sekadar pada
pada nama tak lain melainkan Nabi SAW kata, umat aku akhir zaman iman dia siang dia beriman kepada Allah, dan pada malamnya mereka kufur dengan Allah Subhanahu wa taala, dan pada waktu malam beriman dan pada siangnya kufur dia dengan Allah. Inilah berlaku kepada iman umat akhir zaman. Jadi kita nak lihat tentang sebahagian daripada nikmat-nikmat syurga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na fi ulumihi fid darain. Dan setengah daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Surah Insan kita baca setiap hari Jumaat. Ya, baik itu sunnah tuan-tuan, subuh Jumaat baca surah Jumaat surah Insan dengan surah Sajadah. Sunat. Ya, mana sunat kita membaca dalam sembahyang, kerana inilah yang dibaca oleh Nabi SAW. Kalau kita tak baca apa hukumnya, tak ada masalah. Ada orang tanya, Ustaz, macam mana kalau kita baca separuh-separuh surah Insan tak baca, tapi kita baca surah Sajadah separuh-separuh. Ya, mana kita dapatkan contohnya ada yang rakaat pertama tu dia sampai kharru sujjadan wa sabbahu bihamdihi wa hum la yastakbirun, maka dia sujud, kemudian dia naik tatajafa junub, dia baca 2-3 ayat, dia rokok. Kemudian masuk rakaat yang kedua, disambung lagi surah Sajadah. Adakah dia salah satu dia dapat pahala ataupun tidak? Sunnah Nabi. Jadi menurut kepada pendapat para ulama bahawa nak baca tak ada masalah, cuma sunnahnya dia tak ada. Ya, sunnah dia tak ada. Kerana Nabi SAW apabila hari Jumaat, Nabi baca dua-dua surah ni, iaitu surah Sajadah dan juga surah Insan. Ya, dia baca surah dua-dua sekali. Tapi kalau kita kata tak nak baca, tak ada masalah. Kalau kita kata nak baca surah lain pun tak ada masalah. Di Mekah memang tak pernah baca, memang tak pernah buat sembahyang sujud sejadah, tuan. Ya, kalau buat sujud sejadah mungkin mana kelang kabut jadi satu Masjidil Haram. Ya. Lepas tu dia tak buat. Ada tempat yang buat, ada tempat yang tak buat. Kita ni dah jadi tradisi gitu. Ya, kebanyakan di masjid-masjid mana kita buat. Ya, tapi jangan pula mana kita kata bila imam tak buat, maknanya kita mempersalahkan. Oh, ni kenapa tak buat ni? Sebab dia sunat saja. Sunat kita mana baca surah Sajadah dan juga surah Insan pada hari Jumaat. Baik. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun, dan berkeliling di atas mereka itu akan ahli syurga. Yatuf tafa yatufu berkeliling, mana orang-orang yang di dalam syurga itu berkeliling atas mereka itu ahli-ahli syurga, beberapa anak-anak yang kekal mereka itu apabila engkau melihat akan mereka. Wildanun mukhalladun, anak-anak. Jadi mana anak-anak ni menurut kepada pendapat para ulama tentang ahli-ahli syurga ni, mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang wildan ini, bukan anak-anak itu adalah terdiri daripada khadam-khadam yang bertugas. Yang kita kata kalau kita buat satu majlis sibuk, keluar masuk, mana kadang-kadang apa yang kita nak, apa yang diajak, semuanya kita diuruskan oleh mereka. Kita duduk dekat dalam syurga ni tak penat. Orang Nabi SAW menyatakan orang yang duduk dalam syurga, dia tak rasa penat, dia tak beringus, dia tak berludah, dia tak buang najis, mana tak berak, tak kencing, tak kentut, tuan-tuan. Orang yang duduk dalam syurga, dan seluruh apa yang dia ada dalam syurga semua diuruskan oleh mana wildan, khadam-khadam yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk mereka. Jadi kita duduk memang kata memang jadi raja. Raja betul raja.
Jadi Ustaz ada bila kata dah duduk makan tidur tak gemuk Ustaz, ini kena kolesterol ke kena apa ke darah tinggi ke tuan-tuan. Orang duduk dekat dalam syurga tak ada penyakit tuan. Ya, orang yang masuk dekat dalam syurga ni dia tak ada penyakit. Jangan fikir mana ada kolesterol ke apa, tak ada, insya-Allah. Ya, kerana syurga adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala kata iza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Allahu akbar. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dia kata apabila engkau melihat akan mereka ya Muhammad, engkau sangka akan mereka itu adalah mutiara-mutiara yang bertaburan apabila engkau lihat di sana sini. Allahu akbar. Ya. Wildan, mana anak-anak, anak-anak ataupun dikatakan sebagai mana khadam-khadam ni tadi, apabila kamu pergi dekat dalam halaman rumah kamu, pergi dekat kebun-kebun kamu, masuk dalam rumah kamu, kamu melihat Allah sendiri menyatakan iza ra'aitahum. Hum ni siapa? Al-wildan al-mukhalladun ni tadi. Mana mereka yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang kekal. Mana anak-anak ni kekal, dia duduk dekat dalam syurga, dia tak pernah duduk dalam dunia anak-anak ni. Khadam-khadam ni macam mana rupa dia, wallahu alam, tidak disebutkan oleh Nabi, tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mana rahsia, mana apa yang ada dalam syurga itu, tentang bagaimana wildan yang disebutkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sendiri, apabila kamu melihat akan mereka anak-anak yang di dalam syurga, wildan yang dalam syurga ni, khadam-khadam yang dalam syurga ni, seperti mana lu'lu'am mansura, seperti mana mutiara-mutiara yang bertaburan. Allah dia punya bukan mutiara, maksud Allah berikan satu tamsilan, tashbihan, mana ibaratnya wildanun mukhalladun ni, anak-anak yang dekat dalam rumah, dekat dalam kita punya kawasan kita ataupun dalam tempat kita, rumah kita, dalam taman-taman kita, kebun kita dekat dalam syurga. Yang mana kanak-kanak ni ataupun wildan ini, mana dia punya bentuk manusia, tetapi bila kita nampak pandang dia punya sinaran dia seperti mutiara-mutiara yang bergelapan. Mana dia punya, ada setengah pendapat mengatakan bahawa memang Allah jadikan mereka ini daripada mutiara. Dia bukan robot, dia bukan apa, tapi mana Allah jadikan, tak jadi benda ni tak ada mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala sebut iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sedangkan kita tengok tuan-tuan dalam syurga, kuda ataupun burak yang Allah Subhanahu wa taala cipta dalam kuda, dia punya kulit dia, daging dia bukan macam kuda kita dekat dalam dunia ni. Yang ada darah, ada tulang. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan kuda-kuda ataupun burak daripada syurga itu daripada mutiara-mutiara. Mutiara. Ada yang diciptakan daripada belian, ada yang diciptakan daripada batu-batu seperti yakut, zamrud, ada delima. Tetapi walaupun dia nampak batu, kalau kita rasa batu tu tak ada benda, dia tak ada gerak, tapi batu yang ni dia boleh bergerak, tuan-tuan. Dia boleh bergerak. Yang mana dia punya, kalau kita tengok dia punya badan, kita pandang daripada sebelah kiri, maka boleh nampak sebelah kanan. Dalam dia tak ada nampak perut, tak ada nampak tulang, tak ada nampak darah, tak ada nampak apa, tapi dia boleh bergerak, dan boleh bergerak seperti mana binatang-binatang yang lain. Hebat, tuan. Itu binatang yang ada di dalam syurga, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, mana ada daripada mutiara, adanya daripada delima dan sebagainya. Ini tuan-tuan, inilah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada ahli syurga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan lagi, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan Allah kata apa?
Nascaya melihat engkau akan nikmat yang tidak dapat sifatkan dan kerajaan yang amat besar. Ya, wa idza ra'aita, dan apabila engkau melihat. Ni Allah Subhanahu wa taala kata, kalau kamu ya Muhammad melihat bagaimana di dalam syurga, samma ra'aita na'ima, kamu akan melihat akan nikmat-nikmat yang tak dapat disifatkan. Nikmat-nikmat yang tak dapat nak disifatkan. Sehingga kan Nabi SAW dia pernah masuk ke dalam syurga. Tetapi apabila Nabi turun ke bumi, tapi Nabi nak cuba bayangkan bagaimana syurga tu, tak dapat nak bayang. Walaupun Nabi dah masuk dekat dalam syurga, tapi Nabi tahulah macam mana nikmat dia, macam mana keadaan syurga. Tapi nak bayangkan sungguh-sungguh kepada manusia bagaimana keadaan syurga itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala kata samma ra'aita na'ima. Kamu tak dapat nak bayangkan betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam syurga. Menurut kata pendapat para ulama, dia kata di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan, mana dalam Allah jadikan nikmat ni di 100. Ya. Ada setengah pendapat kata 99. Ya. Pendapat yang rajih kata 99. 99 nikmat Allah Subhanahu wa taala jadikan. Yang mana daripada 99 itu, satu tu Allah bawa turun dekat dunia. Yang 98 lagi Allah simpan dekat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan satu nikmat yang Allah turunkan dekat atas dunia ni, semua makhluk dapat nikmat tersebut. Ya, pelbagai nikmat yang kita dapat, sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kau nak menghitung akan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kamu, nescaya kamu tak mampu untuk nak menghitungkan nikmat yang terlalu besar, nikmat yang terlalu banyak yang aku berikan kepada kamu. Ini tuan-tuan, satu nikmat ni. Ya, satu nikmat orang kafir dapat, orang Islam dapat, orang beriman, orang yang tak beriman semua dapat, binatang dapat, tumbuh-tumbuhan dapat, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mana nikmat kita sihat, nikmat boleh berjalan, nikmat boleh makan, nikmat boleh bercakap, nikmat boleh tidur, nikmat boleh mendengar, nikmat boleh berkata-kata. Semua nikmat Allah. Daripada nikmat yang satu tuan. Bayangkan kalau sekiranya seseorang yang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dia akan dapat 98 nikmat Allah. Yang satu nikmat yang kita dapat ni, ya Allah, ya, kita dapat duit katalah 1 juta. 1 juta kita dapat duit nak kena habiskan dalam masa 5 jam, kan? Ya. Kita kata sekarang, dan beli barang yang bukan kekal. Makna beli barang apa yang tu, tapi sifat dia bukan kekal. Apa yang kita nak beli? Ya? Sedangkan kita tengok dekat dalam syurga, ya, mana apa yang kita dapat semuanya dia tak kekal, kan? Ya, contohnya kita kata kita nak, katalah mana ada orang tanya, Ustaz, dekat syurga boleh tak kalau nak naik Ferrari? Dulu kat dunia nak beli tak mampu. Boleh ke mana dekat syurga nanti kalau kita nak naik Ferrari? Ya. Bukan kata Ferrari, bapak Ferrari pun boleh naik, tak? Ya. Allah berikan. Ya, kita tak pernah nak naik kereta tank boleh. Kalau tak pernah naik kereta tank, nak naik kereta tank boleh, tak? Ya. Allah berikan kepada kita nikmat, pada ketika itu kita naiklah sepuas-puasnya, kemudian nanti dia akan hilang. Ya. Maknanya bukan kita kata apa yang kita dapat itu dia akan, macam kita lah tuan-tuan, kalau kita kata baju kita beli, kadang-kadang kita baju beli 5 tahun baru kita tukar lain. Di syurga bukan macam tu. Dalam satu hadis Nabi SAW riwayat daripada Imam At-Tirmizi, ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan pakaian pada ahli-ahli syurga ni, dia letak dekat luar rumah. Dia bukan dekat dalam rumah. Kita dekat dalam rumah. Ya, mana letak dalam almari. Kadang-kadang sampai tak muat almari, mana dia punya penyangkut tu sampai patah kerana nak letakkan baju terlalu banyak baju tadi. Ya. Pakaian yang ada dekat dalam syurga, Allah Subhanahu wa taala dijadikan pakaian itu dalam satu buah yang bentuk buah itu seperti mana buah delima. Kan? Bentuk buah tu seperti mana buah delima. Ya.
Kalau kita dah pakai baju tu nak tukar baju lain, kita pergi dekat luar rumah, petik buah tu, mana kita ambil, mana dalam tu ada pakaian kita. Ada pakaian kita. Mana kita pakai, tak payah jahit, tak payah apa. Letak je, maknanya dia dah jadi pakaian dah. Letak dekat badan dia, mana sesuai dah pakai. Tak payah nak acu sana, acu sini, tak payah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mana pakaian itu setiap orang akan dapat memakai pakaian dalam syurga 70 lapis, tuan-tuan. Ya, dan 70 lapis baru sama dengan selapis baju kita atas dunia ni. 70 lapis, berapa nipis dan berapa rapat sehinggakan Nabi SAW nyatakan mana baju tu, kain sutera yang Allah berikan pakaian kita tu, bila kita pakai, mana dia tidak menampakkan kepada warna kulit walaupun dia nipis. Walaupun dia nipis tapi tak menampakkan warna kulit. Kita tengok betapa hebatnya tenunan yang Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ada kilang, kan? Bukan ada kilang tenun dekat sana dekat syurga, Ustaz. Ada kilang tenun syurga ni, mana ada. Allah jadikan mana untuk nikmat. Kemudian pakaian yang kita pakai dekat dalam syurga, pakaian yang kita gunakan itu, apabila kita tukar dengan pakaian lain, maka pakaian yang kita pakai tadi dihilang, lenyap macam tu. Ke mana pergi? Wallahu a'lam. Tak payah kita nak simpan, tak payah nak basuh-basuh. Benda itu semua Allah berikan nikmat. Bayangkan, itu mana satu nikmat, 99 nikmat, 98 nikmat yang Allah berikan setiap daripada ahli syurga. Allahu akbar. Itu yang Allah kata, "Samma ra'aita na'ima." Kamu lihat, mana kamu tak dapat nak bayangkan betapa, tak dapat nak mensifatkan bagaimana nikmat-nikmat yang terlalu hebat, terlalu besar di dalam syurga. Dan Allah kata, "Wa mulkan kabira," dan kerajaan yang amat besar. Setiap orang kita ni nanti bila masuk dalam syurga, Allah berikan kerajaan yang besar. Bukan kata boleh mana setakat besar Malaysia, kan? Malaysia ni pun semua nak berebut. Nak jebut jadi Perdana Menteri lah. Maknanya jatuhkan sana, jatuhkan sini. Satu dunia semua nak rebut jawatan tu. Di Amerika berlaku, di Jepun berlaku, di Korea berlaku, semua nak. Tapi dekat dalam syurga tak payah rebut. Mana Allah jadikan kepada kita raja yang paling besar. Tempat kita. Orang lain dia punya lah. Kenapa? Sebab dalam syurga kita punya rakyat di bawah tu banyak. Wildan, mana kanak-kanak ataupun budak-budak yang begitu ramai. Dengan bidadari lagi dengan tu. Sehinggakan mana pada ketika itu kita memerintah di dalam syurga tu bukan besar Melaka, bukan besar Malaysia, bukan besar Australia, tetapi lebih besar daripada bumi kita ni. Allahu akbar. Lebih besar daripada bumi. Yang ni bahawasanya ahli syurga itu berkeliling di atas mereka itu oleh beberapa khadam, yang ada mereka itu atas rupa budak-budak yang belum baligh, yang kekal mereka itu dan tiada berubah mereka itu daripada sifat kanak-kanak kepada tu. Ini mana daripada tafsiran para ulama tentang bagaimana wildanun mukhalladun, yang mereka ni duduk dalam syurga memang tak ke mana, dia kekal dekat dalam tu. Mana mereka ni pun menunggu kita, kedatangan kita. Bila nampak jumpa kita, dia sebut apa? Ya Maulai, ya Maulai, wahai Tuan, wahai Tuan, wahai Tuanku. Semua ni panggil Tuanku, Tuanku. Kita dekat dapat Tuanku pun bukan senang dapat, tuan. Memang takkan dapat kalau tak keturunan raja memang tak dapat Tuanku. Mana dekat dalam syurga, tuan-tuan, semua orang-orang yang ada di dalam syurga itu memanggil kita dengan Maulai. Bahasa Arab dia panggil Maulai. Mana kalau bahasa kita panggil Tuanku. Mana Tuanku. Allahu akbar. Kita jadi raja. Allah berikan kepada kita dengan kerajaan yang besar. Yang mana kanak-kanak itu menurut kepada ahli tafsir bahawa mereka itu kekal atas rupa kanak-kanak.
Ya, mana tak besar, tak kecil, dia tak ada sampai jadi orang tua. Mana kita tengok macam keadaan orang yang kanak-kanak yang kecil. Kemudian dijadikan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga kerana berkhidmat bagi ahlinya, dan tiada mereka itu anak-anak daripada dunia seperti anak bidadari, atas qaul yang sahih. Ya, jadi mereka ni tak, rupa paras mereka mana tak sama seperti kanak-kanak yang ada dekat dalam dunia. Ya, dan kata qil pula, kata setengah ulama, mereka itu adalah segala anak-anak kafir yang mati kecil. Dan kata qila pula, kata setengah ulama, mereka itu adalah anak-anak orang yang mukmin. Ya, wallahu alam. Dan kata Abdullah bin Umar radhiyallahu an, tiada daripada seorang daripada ahli syurga melainkan berkhidmat atasnya 1000 ghulam, 1000 kanak-kanak. Ya, setiap daripada kita ni ada 1000 kanak-kanak yang berkhidmat untuk kita. Ya, mana suruh apa, kita suruh apa je dia akan buat. Ya, dia akan buat, pakaikan baju, pakaikan tokin, pakaikan kasut, siapkan rambut, mana semua dia buat. Kita duduk atas tu, mana duduk macam relax je. Ya, buah pun dia ambilkan semua. Allahu akbar. Tuan-tuan, inilah nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan tiap-tiap satu ghulam, yakni kanak-kanak itu, atas pekerjaan yang lain daripada pekerjaan taulannya. Ya, setiap orang ada kerja dia. Bukan semua kerja ni dia angkat buah, semua angkat buah je. Yang ni mana gosok kasut je. Tak, setiap orang ada tugas dia, dan tugas yang berbeza-beza. Dapat bayangkan apa dia punya tugas tu? Kalau 1000 kanak gulam wildan tu ada 1000 tugas, kita pun tak bayangkan apa tugas yang kita nak bagi. Ya, tak dapat nak bayangkan. Kita ada pekerja 40 orang contohnya. Ya, semua 40 orang tu mana kita tak tahu apa nak bagi tugas, setiap orang lain tugas. Susah tak? Kadang-kadang kita ambil, kau 5 orang ni buat kerja ni, 5 orang buat kerja ni, 5 orang buat kerja ni. Jadi semua kerja 4-5 orang, mana kerja yang sama. Tapi kata ulama dalam syurga, Abdullah bin Umar kata dalam syurga wildan ni dia punya kerja untuk berkhidmat dengan kita semua, tugas lain-lain. Ya, kau potong rumput ke, wallahu alam, mana kita tahu. Ya, jadi ini nak cerita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala sediakan nikmat-nikmat syurga yang tidak ada tolok bandingnya dengan apa yang ada dekat dalam dunia. Dan adalah mereka itu tatkala berkhidmat bagi penghulu mereka itu, maka dilihat mereka itu seperti lu'lu' yang bertaburan. Inilah sifat-sifat khadam. Ya, mana dia punya peluh dia memancar seperti mana lu'lu', seperti mutiara-mutiara. Peluh dia yang keluar itu adalah mana peluh memancarkan seperti mutiara-mutiara yang bertaburan. Jadi inilah mana nikmat yang Allah Subhanahu wa taala mana sebutkan, tuan-tuan. Bagaimana ni sebahagian, bukan sebahagian, benda yang kecil, belum lagi banyak lagi tu. Ini baru Allah ceritakan bagaimana seorang ataupun ghulam, mana wildan yang ada dalam syurga, kanak-kanak dalam syurga. Jadi pendapat para penafsir yang lebih akwal, yang lebih tepat, yang lebih kuat mengatakan bahawa mereka ini adalah kanak-kanak yang tak sama seperti kanak-kanak dunia ni. Ya, tak sama. Walaupun mereka ni mana disebutkan sebagai ghulam, tetapi bukanlah ghulam ataupun anak-anak yang ada dekat dalam dunia ni. Walaupun ada qil atau pendapat-pendapat yang mengatakan mereka adalah kanak-kanak yang mati sewaktu kecil di dalam dunia dulu. Kalau kita hitung kanak-kanak kecil waktu dunia berapa banyak sangat pun, manusia berapa ramai, tapi mana satu orang boleh dapat 1000 ghulam, 1000 wildan, kanak-kanak. Maka pendapat yang rajih daripada pendapat penafsir ulama mengatakan wildan mukhalladun ini adalah memang Allah ciptakan mereka memang duduk dekat dalam syurga, sama seperti hurin ain.
Hurin Ain pun macam tu juga. Mereka ni memang duduk dekat dalam syurga. Mana anak-anak bidari memang dia duduk dalam syurga, memang tak pernah keluar. Dia memerhatikan suami-suami dia daripada syurga akan suami-suami dia yang ada di atas dunia ni. Jadi wallahu alam, insya-Allah nanti kita tengok sifat-sifat makhdum di dalam syurga. Bagaimana mana kita akan melihat sifat-sifat khadam-khadam ataupun wildan-wildan yang ada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala menurut kepada pendapat-pendapat para ulama dan juga menurut kepada apa yang telah disebutkan oleh beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita cuba dapat bayangkan bagaimana nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada umat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala daripada bermula daripada Adam alaihissalam sampailah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak tuan-tuan, mana kita tugas kita, tanggungjawab kita yang hakiki adalah kita berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita buat sedikit tahlil untuk arwah Ayarham Muhammad Fitri bin Kamaruddin ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabil kiram, summa ila ruwaibana wa abaina wa ummahatina wa lijaina wa masyayikhina wa muallimina wa huquqina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa khususan ila al marhum Muhammad Fitri bin Kamaruddin. Syallahul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا وأصحاب رسول الله أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله لا إله إلا الله، 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 لا إله لا إله إلا الله، 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 لا إلا الله، لا إله 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 لا إله إلا الله، 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 إلا الله، لا إله 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 لا إله إلا الله، 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 إله إلا الله، لا 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 إله إلا الله، إلا الله، لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد حبيب الله، لا إله إلا الله محمد نبي الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه عنه الله، لا إله إلا الله رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه عنه الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه عنه الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحق عليها ونحيا له إن شاء الله تعالى من الآمنين. الفاتحة. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا الحامدين، حمدا الذاكرين والشاكرين والصابرين، حمدا الكاملين، حمدا الناعمين، حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عملك عند الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا نحصي ثناء كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا أبدا أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض عن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعله واغفر وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه من يا الله وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أزواجه وذرياته وصحبه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله مغيسا ويتعالى ويطيب. اللهم رحمة خذها علينا وعليهم. اللهم اجعله فكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وفداء لهم من النار. اللهم انزل رحمته والمغفرة والشفاء والنجاة بالقبور إلى المسلمين والمسلمات وخصوصا إلى روح اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. 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 ثم ثوابا مثل ثواب ذلك الأرواح والوالدين وشيخنا والإخواننا والمسلمين والمسلمين من شرك الله. اللهم اجعل خائفنا وخائف العازم وانزل برحمتك ودعاء ان يكنا واياهم في مسيح الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انقلهم من ضيق القبر والهود الى جنتك الجنه الخلود الى ظل المنفوذ والمسكوب وبركة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أولئك رفيقا. اللهم ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. اللهم اغفر لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.